声一点哈，不要起来去看电视也不会。Okey, sebelum kita mula, cikgu mau tanya, kalau kelas tambahan buat Melvin masuk sekolah. Kalau kelas tambahan buat waktu malam, you orang okey kah? Okey. Malam pukul 8 macam tu boleh ya? Hello Melvin, selamat datang. Boleh dengar suara cikgu? Oh, Melvin. Boleh. Boleh. Boleh ya? Semua boleh nampak skrin cikgu warna putih ni? Boleh. Boleh ya? Cepatlah. Tidaklah kecil macam mana ni. Kecil lah. Boleh nampak skrin? Okey, Melvin, kita sekarang sedang merujuk buku kerja B, buku kerja matematik B, muka surat 48. Pagi ini kita akan bincang persamaan linear serentak. Okey, sudah bersedia semua? Cikgu, bukan suruh berapa tadi tu? 48. 48. Ya. 48. Buku kerja B ya. Okey. Okey, terima kasih ya kerana sudi ikuti. Memang kamu tiga lah yang setia lah. Yang lain tu kita anggap mungkin ada masalah mau bangun awal ataupun ada masalah internet lah. Ini saya akan record, nanti saya akan share dalam grup lah, siapa yang berminat mau dengar. So, yang kelas tambahan akan datang, kita akan cuba buat malam lah. Kalau kita buat pagi, saya rasa orang mungkin pagi tu ada mungkin perlu ke buat sesuatu ataupun mungkin awak kena ke sekolah ke apa. Ya, kita buat malam lah. Malam, hari apa bagus lah? Hari Isnin malam boleh kah? Boleh. Hari Isnin, maksudnya setiap hari Isnin pukul 8 lah. 8 sampai 9.30 macam tu. Oh. Nanti apa-apa saya akan share dalam grup lagi lah. So, masa ni kita tetapkan macam tu lah. Boleh, lepas tu boleh ajak kawan-kawan lain lah. Okey, sekarang kita bincang lah. Cuba bincang muka surat 48 persamaan serentak. Saya terpaksa buat macam ni sebab silibus kita jauh ketinggalan. Kita perlu kerja habiskan sukatan dan juga saya tak dapat nak terangkan semua ni di sekolah. Sebab di sekolah, macam semalam saya di kelas kamu, saya hanya dapat cover untuk soalan hasil paper kan, soalan yang exam baru-baru ini. Yang ini saya tak sempat nak sentuh. Jadi ini sejak cara dia. Okey, sekarang kita lihat muka surat 48. Semua boleh nampak skrin putih saya? Nampak. Boleh. Okey. Nah, kalau kamu lihat muka surat 48, kita lihat dulu dua soalan yang berbentuk situasi ya. Macam mana kita nak menghasilkan persamaan linear. Kalau kamu masih ingat, beberapa minggu yang lepas, cikgu pun sudah terangkan tentang berkenaan dengan, nampak skrin saya. Berkenaan dengan macam mana kita nak selesaikan persamaan linear ini, macam mana nak lukis graf, kalau kamu masih ingat. Ini tolong betul-betul faham dan cuba kuasai. Kalau tidak faham nanti saya boleh terangkan lagi. Sebab nanti kamu masuk tingkatan 2, tingkatan 3 kamu kena pakai lagi ilmu ni. Kita lihat sekarang, situasi yang pertama di situ, Fifi dan Rina pergi ke pasar beli apple dan anggur. Fifi membeli 3 biji apple, 2 gugus tu maksudnya macam satu jambak lah. 2 gugus anggur dengan harga RM9. Rina membeli 5 biji apple dan 4 gugus dengan harga itu.
So daripada situ macam mana kita nak membentuk persamaan linear dia. Okey. Saya cuba tuliskan di sini ya. Ini macam sekejap ya. Elok saya pagi ni macam kurang. Hari tu pakai elok je. Jambok dia. Dalam keyboard. Okay. Now, macam mana kita nak tulis dia punya persamaan ni? Katakan sekarang, kita sekarang ada dua situasi kan? Fifi. Dan juga seorang lagi bernama Rina. Okay. So daripada awal tu, kamu boleh buat macam ni lah. Supaya kamu nampak jelas apa yang berlaku. So, kita difahamkan dua orang ni, mereka pergi ke pasar beli apa? Beli apple. Satu lagi beli anggur. Okay. Now, dalam membeli ini, kita difahamkan si Fifi ini dia beli 3 biji kan? Ya, kemudian 3 biji apple. Ini untuk case si Fifi ya. Saya letak F di atas sekali untuk wakil dia. Kemudian untuk anggur, kita lihat dia juga beli 2 gugus anggur. Dan jumlah dia, harga dia ialah RM9. Jadi daripada sini kita boleh wakilkan buah apple ni kita anggap dia sebagai berikan satu huruf untuk mewakili dia. Iaitu di sini kita anggap apple ni ialah huruf X. Kemudian buah anggur huruf Y. Jadi daripada sini kita sudah boleh buat satu persamaan. 3 darab X ialah 3X. Yang dia tambah dia beli anggur kan. So tambah 2Y. So jawapan dia jumlah dia tadi ialah RM9. So itu persamaan yang pertama boleh dibuat. Ya. Jadi kamu boleh gunakan cara ini untuk menulis persamaan linear. Kemudian kes yang kedua, kita lihat saya gunakan warna lain. Okey, warna biru. Okey, sekarang kita lihat kes si Rina. So si Rina ini mengikut soalan dia kata apa? Dia membeli berapa biji apple? 5 kan? 5. Kemudian untuk buah anggur dia beli 4. Jadi daripada sini kita pun lihat jumlah dia yang dia bayar ialah RM16. Jadi pada sini kita boleh buat persamaan yang sama menggunakan maklumat ini. Jadi 5 darab X ialah 5X. Lepas tu tambahkan sebab dia beli dua-dua. Kemudian 4 darab Y. 4Y. Sama dengan 16. Jadi inilah dua jawapan yang dikehendaki. Boleh faham bila saya terangkan macam ni? Saya rasa lebih jelas lah. Kalau kamu baca sejak macam tu mungkin kamu masih belum lagi betul-betul faham lah. Ada soalan setakat ini? Tak ada. Okey. Cikgu mau tanya. Kalau ada mungkin lah ada di kalangan kamu terfikir, boleh tak cikgu pakai huruf lain selain X dan Y ini? Mungkin boleh. Ada di kalangan, boleh kan? Tak ada masalah. Maksudnya di sini mungkin nak senang, kamu boleh gunakan huruf E. Ini mau senang, kamu gunakan huruf A untuk mewakili anggur. Boleh juga. Maksudnya nanti jawapan kamu lain lah. Tetapi nombor di depan dia sama. Maksudnya di sini kalau kamu gunakan yang ini, kamu dia akan menjadi 3I campur 2A sama dengan 9. Dia masih sama. Ya. So, yang jawapan ni kita terima juga. Sama juga ini bawah ni, dia akan menjadi 5A campur 4I. 5I
campur 4A sama dengan 16. Boleh juga. Tak jadi masalah. Ya, yang penting kamu tahu apa yang kamu sedang buat lah. Okey. Jadi saya padam ini ya. Tak ada apa-apa soalan lagi ya? Okay. Tak ada. Ini kamu akan mungkin mula-mula sekarang kamu masih rasa keliru, tapi saya sengaja tunjukkan ini supaya kamu nampak cara bagaimana kita boleh tulis persamaan linear ini ya, supaya memudahkan kamu tuliskan dia dengan cara yang mudah. Okay. Sekarang kita lihat soalan yang kedua. Jadi yang ini semua kita kena banyak cubalah supaya kita lebih faham. Ya. Okay. So case yang seterusnya ialah dia kata Tina. Okay. Saya suka buat macam ni. Nampak saja apa-apa, kita mungkin boleh lukis manusia kayu ni, mengsti orang kata. Kalau perempuan pakai skirt sikit lah. Ada rambut panjang. Si Tina buat tu. Apa Tina buat? Tina dia telah beli berapa buah buku novel? 16. Buku novel. Awak tulis macam ni. Supaya awak sendiri faham apa yang sedang berlaku. Boleh? Kemudian dia kata, bukan sahaja novel. Dia beli apa lagi? Majalah kan? Novel dengan majalah sama kah? Sama, okay. So, yang ini dia sangat special. Dia kata majalah dia beli semua. Kita tak tahu apa benda itu semua. 1 pun semua, 2 pun semua, 10 pun semua. Tapi dia tak bagi nombor. Kita tulis dulu sini. Kemudian dia kata dia bahagikan novel dan majalah yang dibelinya itu sama banyak ke dalam 2 kotak. Maksudnya semua ini dia sudah beli, dia masukkan ke dalam kotak. Jadi kamu pun lukislah 2 kotak ni. So ni kotak yang pertama dan kotak yang kedua. Sorry ya, tulisan lukisan saya buruk sikit. Tapi boleh faham lah kan? So ada dia mau bahagikan dia. Bahagi sama rata ya ke dalam 2 kotak ini ya. Kotak ini juga. Okey, jadi apa situasi dia? Bilangan novel di dalam setiap kotak adalah 2 buah, kurang daripada bilangan majalah ya. Dia kata di sini maksudnya setiap satu ini, katakan majalah ini kita gunakan huruf M. Novel kita gunakan huruf N ya untuk mewakili dia. Senang kita mau faham. Ini M, ini N. So maksudnya di sini setiap kotak ni dia sudah kata setiap bilangan novel di dalam kotak adalah 2 buah kurang daripada bilangan majalah. Maksudnya apa? Bilangan N adalah sama dengan M tolak 2 kan? Sini pun sama. N sama dengan M tolak 2. Jadi sekarang kita nak macam mana kita nak tulis semua ini. Okay? So yang pertama sekali, kita harus faham, kita sudah jumpa dia punya pemboleh ubah ataupun dia punya huruf N dan M ini. Jadi kita faham, N ini ialah bilangan, N ialah bilangan novel. Okey, lepas tu huruf M merujuk kepada bilangan majalah. Okey. Sekarang daripada sini kita cuba tuliskan persamaan dia. So yang pertama daripada maklumat dia di sini. Iaitu tadi dia sudah bagi tahu semua ini dia tambah. Okey. So kita boleh katakan M dan N ini sebab tambah ni semua ni kita tidak tahu. Jadi maksudnya kita anggap saja N tambah M sama dengan 16. Boleh? Jadi ini adalah persamaan yang pertama. Ya, ini daripada maklumat awal. Kemudian maklumat yang seterusnya adalah daripada kes ini.
Ya, maklumat yang di mana dia kata dia bahagi sama rata dan setiap buku dalam bilangan buku novel di dalam setiap kotak adalah 2 buah buku kurang. Jadi kita boleh tulis di sini M tolak N, dia kurangkan majalah, dia tolak novel, baki dia lah, dia punya bilangan ialah 2. Jadi ini adalah dia punya persamaan yang kedua. Okey, itulah jawapannya, boleh salin. Faham maksud cikgu daripada maklumat yang kita dapat tadilah. Oh. Okey, so ini jangan terlalu bimbang kalau masih lagi kurang. Boleh cuba juga latihan di dalam buku. So sekarang kita ada soalan kan mau tanya? Saya harap lebih jelas Halo, boleh bagi feedback sikit? Okey, kalau tidak apa saya teruskan Okey. Okey, sekarang kita lihat yang seterusnya. Bila kamu baca contoh di muka surat 48 bawah tu, kamu fahamkah apa yang sedang berlaku? Tak. Langsung tak faham Okey. Tak apa. Sekarang saya akan jawab Okey. Okey, boleh dengar? Boleh. Okey. Saya cuba terangkan yang bahagian yang kedua sekarang. Kamu lihat sekarang bagi 2 persamaan kan? Yang pertama ialah Okey, kita teruskan. Sekarang yang pertama kita lihat dia tulis 2A tambah B sama dengan 3. Okey, kemudian yang kedua ialah 3A tolak 2B sama dengan 8. Okey. Now, 2 ini kamu harus biasanya saya gunakan warna yang berbeza untuk bezakannya. Yang pertama tu kamu tulis nombor 1. Yang kedua bagi hijau lah. Nombor 2. Okey. Kenapa saya pakai warna berbeza ni? Kalau kamu lihat sekarang keadaan 2 soalan ini, kamu harus fikir kamu nak hapuskan A ataupun B dulu. Okey. Katakan sekarang cikgu nak hapuskan huruf B. Kalau saya nak hapuskan huruf B, saya mesti samakan B yang persamaan pertama ni dengan B di bawah. Itu nombor 2. Macam mana caranya? Iaitu daripada persamaan pertama ini, saya perlu darab 2. Okey, kalau kita darab 2, dia akan menjadi setiap satu ni kita darab 2. Ini darab 2. 2 darab 2? 4. 4. Tambah 2 darab B. 2B lah kan. Kemudian 3 darab 2. 6. Jadi terus bila kita sudah dapat yang ini, kita namakan dia sebagai
persamaan yang ketiga. Okey, jadi harus ingat di sini, sekarang kita hanya melibatkan operasi yang persamaan 3 dan persamaan yang kedua. Persamaan pertama ini kamu tinggalkan dulu. Jangan usik dia. Okey. Sekarang kita perhatikan nombor 2B dia sudah sama nilai kan? Macam mana saya nak hapuskan B? Adakah saya tambah persamaan 3 dengan 2 ataupun 3 tolak 2 ataupun 2 tolak 3? Jadi kalau kita sudah belajar dalam matematik, ya, caranya adalah kalau kita lihat nombor 3 sini, 2B saya tambah negatif 2B, apa jadi? Dia akan menjadi 2B So, ini dia akan jadi tolak 2B juga kan? So, maksudnya jadi kosong. So, B itu jadi terhapus. Jadi maksudnya sekarang di sini langkah seterusnya kamu tuliskan 3 tolak 2. Jadi kamu buat satu persatu. 4A di sini dia tolak 3A. Berapa? 4A tolak 3A. Ini yang pertama. Kemudian di sini awak ikut dia saja. 2B yang ini tolak kurungan. Dia tambahkan. Jadi dia sebab tadi kita tolak. So dia sorry. Ini tadi tambahkan 4A tambah 3A. Lepas tu tambah lagi 2B tambah 2B. Sama dengan 6 tambah 8. 4 campur 3. Klik. 7A. Sini sudah mati kan? Sini ada negatif dah lama. Ini sudah mati kan? Ini yang tadi saya tunjukkan. So, dia sama dengan ini berapa? 14. 14. So, A sama dengan 14 bagi 7, yaitu 2. Okey, dapat sejauh ini, kamu kena gantikan semula dalam mana-mana persamaan linear yang kamu dapat tadi. Jadi nak senang, saya rasa kita terus ganti dalam persamaan yang pertama. Kenapa? Sebab kita masih lagi perlu cari nilai B. Jadi caranya adalah awak tulis semula. Jadi awak tulis semula di sini. 2A campur B. Saya gunakan persamaan yang pertama. 2A campur B sama dengan 3. Jadi 2A ini sekarang kita ganti dengan 2. Campur B sama dengan 3. Ini 2 darab 2. 4 kan? Campur B sama dengan 3. Kemudian 4 bawa ke sebelah. Dia menjadi B sama dengan 3 tolak 4. Yaitu negatif
1. Jadi itulah caranya kita mendapat nilai bagi kedua-dua huruf itu. Ada soalan? Okey. Kalau tak ada, saya nak kamu coba sekarang soalan A di muka surat 49. Saya bagi kamu masa 2 minit untuk siapkan. Muka surat 49, soalan A. Boleh?有烧水能泡的米肉没有？自己泡一下，会泡吗？Okey, sudah siap? Belum. Belum. Ada masalah kah di Melvin? Hmm,
Okey, I think saya mula. Boleh nampak skrin saya kan? Boleh. Okey. Seperti yang saya kata tadi, yang di persamaan yang pertama ni, kamu tulis macam ni, satu garis, letak nombor 1. Ataupun nak gunakan berwarna pun boleh. Lebih senang untuk kamu bezakan nanti. Yang kedua ni, nombor 2. Jadi seperti yang saya kata tadi, langkah pertama ialah kamu kena tentukan siapa yang kamu nak bunuh dulu. Kamu nak bunuh X dulu ke ataupun nak bunuh Y. Jadi di sini saya pilih nak bunuh X dulu. Jadi kalau saya nak bunuh X, kadang di sini dia agak berbeza dengan soalan tadi ya. Macam mana saya nak samakan X dengan X di sini? Apa beza 2 ekor X ni? Perhatikan di sini nilai dia 1 kan? Sini 2. Jadi maksudnya saya mesti tukar X jadi 2. X. Apa cara dia? Viviana? Saya tahu. Okey. Tio, mau coba? Macam mana kita boleh jadikan X yang pertama ni sama dengan 2X di sini? Darab. Bagus, Melvin. Darab apa? Darab. Darab 2. Siapa yang kata tu? Saya cakap. Viviana. Darab 2. Jadi maksudnya semua sebutan di persamaan pertama kita darab 2. Jadi 2 darab X dia menjadi 2X. Tambah itu ikut saja, jangan tukar. 2 darab Y, 2Y. Kemudian sama dengan 6 darab 2, 12. Terus kita ni tulis persamaan yang ketiga. Sekarang yang persamaan 1 ni awak tinggalkan dulu. Jangan peduli dia. Sekarang kita nak uruskan persamaan ketiga dan persamaan yang kedua. Jadi sekarang kita perhatikan sini 2X, sini pun sudah 2X. Dan memang kita nak bunuh X. Boleh cadangkan macam mana kita nak bunuh dia? Adakah kita tambah ataupun tolak? Tolak. Tolak. Okey, bagus. Sekarang kalau kamu perhatikan ni, 3 dan 2 ni macam lain kan? Cuba kita tukar yang kedua ni supaya dia sama seperti dalam keadaan di 3. Iaitu 2X, kita susun. Sini kita tulis mula. 2X. Yang ini kita pindah ke sebelah sana. Ingat,
setiap kali kita main kerja pindah memindah ini, bahagian sama dengan ini, dia ada satu sempadan. Positif yang di sini, kalau pindahkan ke sebelah sana, dia akan jadi negatif. Jadi maksudnya 3Y dia akan menjadi negatif 3Y. Jelas itu? Kemudian tulis sama dengan, kemudian berbeza pula kali ini, nombor 3 kita bawa ke sebelah sana. Asal dia positif kan, bila melalui sempadan ini, dia menjadi negatif. Jadi di sini dia menjadi negatif 3. Boleh? So ini sekarang dia boleh jadi persamaan yang keempat. Jangan skip dengan cara dalam buku kerja, tapi lebih kurang sama saja. Sekarang kita lihat, kita buat satu persatu ya. Jadi kamu lihat, kita sekarang boleh kategorikan dia macam ini, supaya kita nampak jelas apa yang sudah berlaku. Jadi kita gunakan operasi 3 tolak 4. 2X tolak 2X sudah kosong kan? Maksudnya ini sudah mati. Kemudian 2, kerana operasi tolak di sini, kita ikut saja. 2Y tolak. Sini negatif 3Y kan? Awak tulis negatif 3Y. Ini sama dengan, letak sama dengan, kemudian 12 tolak negatif 3. Boleh? Jadi yang ini kamu gabungkan. 2Y negatif jumpa negatif positif 3Y sama dengan 12. Sorry ya, ada bunyi anjing belakang. Oke. Sekarang apa sudah jadi? Ini tambahkan. Jadi 5Y sama dengan 12. Jadi Y sama dengan 12 bagi 5. Apa jawapan? Ada salah apa jawapan? Tidak ada salah kan? Hello? Ini kenapa semua diam-diam saja? Ini kita belum selesai lagi nih. Patutlah saya tengok. Macam lari, macam ada balik. (12) tolak negatif 3. Dia jadi 12 tambah 3. Jadi di sini sepatutnya ialah 15. So sini pun sepatutnya 15. So 15 bagi 5 3. Itulah jawapan untuk Y. Jadi daripada situ kita boleh gantikan maklumat ini ke dalam persamaan yang pertama, iaitu tulis semula X campur Y sama dengan 6. X campur 3 sama dengan 6. So, X sama dengan 6 tolak 3. So, akhirnya X sama dengan 3. Samakan dengan soalan. Ya, tidak sama. Sama. Jadi kamu boleh salin jawapannya.
Cuma di dalam buku kerja ni dia tak tulis sampai lagi persamaan yang keempat. Okey, sekarang cuba soalan B pula. Boleh? Ini ada soalan kah? Mau tanya. Kurang faham ke mana? Ada. Tak ada? Okey, sila teruskan dengan soalan B bagi masa 3 minit. Okey, sudah siap? Boleh kita mula? Sudah.
Okey, siapa sudah dapat jawapan untuk R? Kita bandingkan jawapan awak dengan jawapan saya nanti. Apa jawapan awak? R. Siapa yang sudah dapat? R dengan S. Ada yang sudah dapat jawapan ni? Tio sudah dapat kan? Sudah. Berapa jawapan kamu? R? Negatif 1. Okey, negatif 1. Yang S? 2. 2. Okey, terima kasih Inti. Ada jawapan lain selain jawapan ini? Viviana, sudah? Belum. Sama. Okey, teruskan. Melvin? Belum. Belum juga. Macam mana kamu, Melvin? Ada masalah? Boleh cerita sikit apa masalah yang kamu sedang berdepan sekarang ni? Okey, kalau tak ada saya teruskan. Ini ialah dua persamaan yang diberikan. Boleh saya teruskan? Sambil itu kamu tengok jawapan kamu. Kamu boleh tambahkan. So, seperti yang saya sudah terangkan dari awal tadi, yang pertama itu awak tandakan dia sebagai persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua itu persamaan yang kedua. Okey, sekarang saya nak buat kaedah yang berbeza sedikit. Apa maksud dia? Daripada saya cuba samakan kedua-dua R di sini, nampak? Selama ni saya ajar kamu dua-dua ni kasih sama kan? Ataupun salah satu huruf tu dia di depan dia tu, nombor tu dia mesti sama kan? Macam ini kes tadi, kalau ikut cara tadi, nombor 2 ni kita kasih darab berapa? Darab 4 kan? Supaya semua sebutan sini sama, iaitu khususnya menjadi 4A. Okey, sekarang saya nak tunjukkan cara yang dalam buku kerja tu, daripada kita samakan nilai R di persamaan yang kedua ini, saya akan R ini yang persamaan kedua ini ke dalam persamaan yang pertama. Okey, macam mana tu? Iaitu kita cuba cari nilai R dahulu daripada persamaan yang kedua. Iaitu R di sini kamu kekalkan. Tengok cara dia begini ya. R. Kemudian yang kedua, yang C2S ni kita pindahkan ke sebelah. Ini. Kita pindahkan ke sebelah. Ingat ya, ada sempadan di sini. Jadi kalau dia melalui sempadan ni, positif akan jadi apa? So, positif akan jadi apa? Dia akan jadi negatif kan? Jadi awak tuliskan sama dengan, so 3 ni awak kekalkan. So 3 ni masih sama, positif. Yang ini dia akan berubah menjadi negatif. Tolak 2S. Ini jelas? Okey. Jadi daripada sini kita masukkan persamaan ini, yang baru ini, bukan barulah, dia sebenarnya sama, cuma dalam bentuk yang berbeza. Masukkan ini dalam persamaan yang pertama. Jadi maknanya kita tulis semula persamaan pertama, 4 darab, kita tak tulis A lagi. A itu kita ganti dengan buka kurungan 3 tolak 2S tambah 3S sama dengan 2. Ini yang ditunjukkan dalam buku kerja kan? Ya. Betul tak? Cuma saya harap
Selepas saya buat macam ni, kamu lebih jelas lah macam mana dia dapat jawapan ini. Ya? Jadi, maksudnya sekarang kita tak tulis A ni lagi. A ini kita sudah ganti dengan persamaan yang baru kita jumpa, yang kita ubah kuai daripada nombor 2. Jadi sekarang yang ini kamu darab perlahan-lahan satu persatu ke dalam kurungan ini, seperti ini. Jadi 4 darab 3, 12. 12. 4 darab negatif 2, 8S. negatif 8S. Ya. Lepas tu tambah 3S. Samakan dengan 2. Sama tak dalam buku kerja? Sebiji kan? Jadi dia tak ada arah panah ni lah, kamu boleh tambah supaya kamu tidak keliru. Okey. Sekarang ingat dah, dalam persamaan ini hanya yang sama jenis dia boleh beroperasi. Maksud dia, kamu 12 yang di depan sini tak boleh tolak 8S. 12 ni dia tak boleh tambah 3S. Ingat Jadi di sini kawan-kawan kita di sini, geng S ni dia kekal di sini. Apa yang kita boleh buat ialah kita pindahkan S 12 ni ke sebelah sana. Jadi ingat ada sempadan. Jadi yang ni kita tinggal negatif 8S tambah 3S sama dengan 12. Sama dengan 2. 2. Sekarang ingat di depan sini dia adalah positif kan? Hello? Di depan sini adalah positif kan? Walaupun dia tak tulis, kita anggap dia ada positif. Bila dia melalui sempadan ini yang pada tanda sama dengan, dia akan menjadi negatif 12. Ini kamu kena ingat. Selalu pelajar dia silap di sini. Okey, lepas tu kita cuba selesaikan. Tekan kalkulator ataupun awak boleh gunakan Indah negatif 8 campur 3 berapa? Negatif 10. Oi. Negatif 5. Ya. Negatif 8 tambah 3 sama dengan 3 tolak 8 kan? Iaitu negatif 5. Jadi sepatutnya di sini negatif 5. Yang belakang S tu ikut saja. Dia tidak berubah. Yang berubah depan itu. So sama dengan 2 tolak 12 tadi Encik cakap tadi negatif 10 lah. Kan? So daripada sini kita teruskan. So dia menjadi, saya mau hilangkan S, dua-dua belah buat apa? 2. Saya mau hilangkan negatif 5 ni. Apa yang saya perlu buat? Tolak. No. Bagi. Bahagi apa? 10. No. Ingat sekarang apa yang kita mau hilangkan di sini? Kita mau hilangkan negatif 5 kan? Saya tidak mau negatif 5 ni. Saya cuma mau nilai S. Sebab saya mau tahu jawapan dia di sini. So, bagikan dua-dua belah dengan negatif 5. 5. So, bila bahagi ini bahagi dengan ini, negatif bahagi dengan negatif, memang dia positif. Ingat, itu dia punya formula. Jadi, yang ni awak boleh tekan kalkulator ataupun ini matematik biasa. 10 bahagi 5 berapa? 2. 2. Negatif bahagi negatif, positif. Positif tak payah tulis apa-apa. So, itulah jawapan dia. Oh, tengok jawapan saya sama dengan jawapan Enci tadi. Tanya Enci syabas. Dia pun dapat 2. Boleh semua dapat 2 ni? Okay. Sekarang daripada 2 ini, sekarang kita cuba masukkan maklumat ini ke dalam persamaan mana? Apa kita mau cari lagi sekarang ni? Ini jangan happy sangat dulu baru dapat jawapan ini. Apa lagi sekarang kita perlu cari? R. Yes, very good. Sekarang daripada maklumat ini kita masukkan dia ke dalam persamaan yang kedua supaya kita boleh dapat nilai R terus. Jadi bagaimana cara dia? Kita tuliskan di bawah ni. So kita awal dia ialah R
tambah tak payah susah-susah macam ni. Pakai saja yang ini. Ini kan kita sudah tulis tadi. Ni. This one. Ini kita salin semula. So, A sama dengan 3 tolak 2. S tadi berapa? 2 kan? Ya. Ganti dia macam tu. So, 3 tolak 2 darab 2. 4. Jawapan dia negatif 1. Sama tak dengan jawapan Tio tadi? Ui, sama. Okey, bagus ah. Katanya Tio ah. Dua dia dapat. Okey, so nampak sekarang itu cara dia kita selesaikan. So kata kunci dalam soalan ini awak akan selalu jumpa, dia akan tulis di pada soalan dia akan kata selesaikan. So ini kata kunci dia. Kalau dia kata selesaikan, maksudnya untuk soalan ini kamu kena cari nilai bagi A dan nilai bagi S. Boleh ya? Untuk soalan C saya tinggalkan untuk kamu cuba sendiri. Boleh? Okey, sekarang saya nak terangkan yang di muka surat 50. So soalan D dan E di atas tu kamu cuba sendiri juga. Kita lihat soalan 50, muka surat 50 yang lebih mencabar lagi. Ini saya harap kamu tidak pening nanti ya. Ini saya kasih clear dulu. Okey, saya terangkan yang bahagian contoh. Kita tengok muka surat. Kita tengok muka surat 50. Okay. Tengok soalan yang kedua. Okay, saya bincangkan contoh dulu. Okay, dalam contoh tu dia berikan X campur Y sama dengan negatif 7. Kemudian yang bawah tu 2X tolak 8Y sama dengan 6. Okay. Jadi sekali lagi kamu ada dua pilihan. Sama ada kamu nak gunakan cara yang pertama saya ajar itu, iaitu persamaan pertama ini awak jadikan salah satu nombor itu sama dengan nombor yang di bawah, yang di nombor 2. Okay. Dalam situasi ini, kalau kita mau samakan dia seperti contoh yang dia bagi itu, ya, nombor 1 ini persamaan pertama awak kasih darab 2. Kenapa? Sebab dia nak hapuskan X dulu. Sebab X lebih mudah dihapuskan. Jadi bila ni persamaan 1 ni, jadi setiap kali saya buat macam ni, bermaksud setiap sebutan di sini, dia darab dengan 2. Jadi X darab 2, dia jadi 2X. Lepas tu, tambah 2 darab Y, 2Y. Dan negatif 7 darab 2, 14. Ini jadi persamaan yang ketiga. Jadi sekarang kita perhatikan dua-dua ini sudah jadi sama nilai, iaitu 2X, sini pun 2X. Apa cara kita nak hapuskan 2X pun? 2X dengan 2X ni, macam mana kita nak bunuh dia? Iaitu kita, halo? Ya. Ada cara, apa macam mana kita nak bunuh dia? 2X ni dengan 2X ni. Macam mana kita nak bunuh dia? Iaitu diam saja. Kalau ikut dalam contoh dalam buku kerja, dia gunakan 3 tolak 2. Okey? Tak apa. Kita ikut saja. So yang ni 2X tolak 2X memang mati sudahlah. Jadi kosong kan. Padam tolak dia macam ni, padam dia macam tu. Lepas tu yang di sini awak buat dengan berhati-hati, ikut saja. 2Y tolak kan, ikut saja. Tolak apa?
negatif 8 8y. Kemudian yang di atas sekali negatif 14 tolak 6, ya, atas tolak bawah. Okey, yang dalam contoh buku kerja tu saya rasa salah. Sepatutnya di sini dia kena 2y tolak di sini sebab dia ada operasi tolak, dia kena ikut. Kecuali di sini operasi dia adalah tambah. So dia akan menjadi di sini dia akan menjadi tambah 2y tambah 8y. So ini dia akan menjadi negatif 20 lah kan. So kemudian di sini kita tahu jawapan dia adalah 10y sama dengan 20. So akhir sekali kamu akan dapat y sama dengan 20 bahagi 10, iaitu 2. Okey. Itulah jawapan kamu untuk y. Jawapan dalam buku kerja tu salah sebab dia terlupa bahawa semasa dia tolak tu sepatutnya di sini ada negatif kan. Kalau ada negatif itu, kawasan tolak ni dia masih kekalkan dia masih bawa ke seterusnya ya. Yang ini masih lagi berlaku Kecuali di sini asal dia adalah positif, baru dia 2y tolak 8 saja. Kalau dia ada negatif, awak kena bawa dia ke sini. Okey. So tolong ubah suai jawapan di sana, jawapan contoh tu salah. Okey, kita teruskan. Jadi gantikan y sama dengan 2 ke dalam mana? Dalam persamaan pertama lah kan. Senang sikit. Jadi kita tuliskan x campur y sama dengan negatif 7. Jadi sekarang gantikan y dengan 2. X campur 2 sama dengan negatif 7. Ingat, yang ini kalau kita bawa ke sebelah, apa jadi? Positif dia akan jadi? Negatif. Negatif. Kena ingat selalu ni. So, nilai X sama dengan, sini masih kekal negatif 7. Tolak sebab dia sudah jadi negatif. Tolak 2. Apa jawapan dia? Negatif 9. Itulah jawapan. So, jawapan di dalam buku kerja tu salah. Gara-gara masalah di sebutan Y sini tadi. Sebab dia silap. Okey. Boleh semua? Okey, sekarang cikgu bagi masa 3 minit untuk kamu cuba soalan A di muka surat yang sama. A bawah tu boleh tak? Nanti cikgu bincang. Saya bagi masa 3 minit lah.
Okay, sudah ada jawapan? Ada siapa nak cuba? So, apa jawapan untuk Q? Dan apa jawapan untuk P? Melvin sudah dapat jawapan? Belum. Belum. Juliana? Belum. Belum. Okey, saya tunggu. Tio sudah kan? Apa jawapan kamu? 5. Mana satu? Q 5. Q yang 5. P? Apa jawapan untuk P? Negatif 1. Negatif 1. Okay. Bagi masa 1 minit lagi ya untuk cuba. 2, 3, 4, 5, 14. Okey, kita mula. Ibna, kamu sampai mana sudah? Dapat nilai Q? Q belum. Oh, Q belum. P pun belum. Belum. Melvin, how about you? Belum. Dua-dua belum Okey. Tak apa, kita teruskan boleh? Sambil itu kamu tengok jawapan kamu dan kamu tambah. Okey, sekarang seperti biasa dua-dua tu kita kasih labelkan persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Jadi kalau kita lihat contoh di dalam buku kerja, apa yang dia buat ialah dia gunakan strategi dia mau bunuh si Q dulu. Jadi diperhatikan di sini Q di sini yang di nombor 2 di sini ialah 2Q. Jadi macam mana cara kita nak samakan Q di atas? Iaitu caranya adalah darab 2 kan. So bila darab 2, dia akan menjadi satu persatu 2 darab Q. 2Q. 2 darab negatif 6P. Negatif 12P. Kemudian dia sama dengan 2 darab 11. 22 lah kan. Jadi ini menjadi persamaan yang ketiga. Jadi selepas itu persamaan satu tu awak biarkan dulu jangan kacau dia dulu. Jadi sekarang kita lihat persamaan yang ketiga dan kedua ni. Ini dua yang akan kita selesaikan ya di antara 2 dengan 3. Sekarang untuk kita hapuskan 2Q, maka kita pun tolak sajalah, iaitu 3 tolak 2. Jadi bila kita tolak macam ni, awak buat sebutan dia satu persatu supaya awak faham apa yang sedang berlaku. Okey. Ada satu lagi cara saya nak perkenalkan bukan cara sangatlah, tapi supaya awak sendiri tidak keliru Kita ada saya nak cadangkan ini tak ada dalam buku kerja, awak bina satu jadual macam ni. Supaya awak sendiri tidak keliru. Iaitu nombor 3 tu awak tulis dulu. Maksudnya di sini awak yang di sini awak tuliskan dulu.
2Q, lepas tu petak, tolak, petak, 12P. Lepas tu sama dengan 22. Kemudian, tuliskan yang nombor 2. Iaitu 2Q tolak 4P sama dengan 14. Okey. Ini satu lagi cara yang biasanya saya ajar kepada mereka yang mungkin rasa macam keliru. Tak tahu mana satu nak tolak, mana satu. Jadi kamu boleh gunakan cara ini. Okey. Nah, sekarang kita buat satu persatu. Kalau macam dah sudah kamu buat macam ni, saya rasa kamu kurang keliru lah. Okey. Cuma pastikan di sini operasi dia awak tahu semua yang di atas ini nanti dia tolak yang di bawah. Okey, kita tuliskan 2Q tolak 2Q, kita tahu jawapan dia adalah kosong kan? Ya, dia sudah mati. Okey, sekarang di sini kita lihat betul lah. Negatif 12P. So di sini keadaan dia menjadi di sini ya, negatif 12P. Dia tolak kan? Ini tolak ni awak tulis dulu. Tolak, lepas tu kurungan negatif 4P. Jadi ini yang di sini saya tulis semula di sini ya. Negatif 12P tolak negatif 4P. Apa jadi? Yang dua ni awak mesti ingat, bila negatif berjumpa negatif, dia akan menjadi Positif. positif. That's right. Jadi dia akan menjadi macam ni. Lepas tu awak tekan kalkulator. Kalkulator awak jangan nak pandai-pandai tekan P. Memang kalkulator awak tidak ada P. Apa yang awak buat dengan kalkulator awak, awak cuma masukkan data ini, awak tekan negatif 12 tambah 4. Apa awak dapat? Negatif 8P kan? Betul tak? Ada kalkulator kan? Sudah tekan? Did you get this? Ya. Ya kan? Ya. Okey, jadi di sini awak sudah boleh tulis jawapan. Jadi jawapan dia di sini ialah negatif 8P. Maksudnya 2 ni kita sudah selesai. Dia jadi macam ni. Okey, sekarang kemudian yang di sini masih lagi tanda sama dengan yang di sini macam mana? Kita selesaikan iaitu 22 tolak 14. Apa jawapan dia? Hmm? 8 kan? Okey. 8 Jadi sekarang kita cuma melibatkan, pengiraan kita sekarang cuma melibatkan di sini ya, iaitu negatif 8P sama dengan 8. Jadi saya tulis, saya tarik bawah sikit, ada ruang. Okey. Jadi sekarang kita tulis semula. Jadi ini kita selesaikan, serasa sama dalam buku kerja. So negatif 8P sama dengan 8. Macam mana saya nak dapat nilai P saja? Iaitu bahagikan dua-dua belah dengan negatif 8. So therefore P awak sama dengan 8 bahagi negatif 8. Negatif 1. Negatif 1. Itulah jawapan dia. Okey. Saya sama dengan jawapan Tio tadi kan? Sama. Okey. Pas Tio. Sama. Sekarang kita lihat untuk Q. Jadi kita gunakan persamaan 1 tadi. Kita isikan. So persamaan 1 tadi kita sudah tahu. Iaitu tulis semula persamaan 1. So ini asal persamaan 1 ialah Q tolak 6P sama dengan 11 kan. Ini persamaan 1 kan. Kita nak cari nilai Q. Jadi gantikan Q tolak 6, P itu letak negatif 1. Samakan dengan 11. So di sini apa jadi? Negatif jumpa negatif dia jadi? Positif. Positif. 6 darab 1? 6. 6. 1 juta darab 1?
1 juta. 1 juta. Masih sama. Ha? Okey. So 6 kita kasih pindah ke sebelah sebab 1 dan 6 ni tidak sama jenis. Jadi dia tak boleh ditambah macam tu. Jadi 6 bawa ke sebelah. Ingat positif akan jadi Negatif. negative. So 11 minus 6. So the answer is 5. Alright. So sama seperti jawapan Tio tadi ya. Okey, Tania. So sudah lebih faham sekarang? Okey, saya harap penjelasan ringkas saya ni. Jadi soalan B dengan C kamu boleh cuba sendirilah ya. Nanti masa sampai nanti saya akan minta hantar, saya akan semaklah. Okey. So untuk soalan yang jadi yang ni kamu habiskan sampai muka surat 59 ya, sampai 59. Okey. Kamu coba saja mana kamu boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, kamu tandakan sana. Kita boleh bincang ya dalam online macam ni. Boleh? Sebab yang selanjutnya saya tengok dia banyak kepada aplikasi, iaitu macam muka surat 51 bawah itu, dia banyak kepada soalan macam tu sudah. Maksudnya kamu kena belajarlah macam mana nak terjemahkan dia ya. Dalam bentuk pertama dalam bentuk penyataan matematik dulu, baru boleh selesaikan satu persatu. Memang mula-mula tu nampak macam susah, tapi bila kamu sudah biasa, dia akan jadi macam mudah ya. So ada soalan apa-apa sebelum kita berakhir di sini? Masa pun sudah mencemburi kita. Okey ya, masa ni 1 jam setengah kita berjumpa. So nanti kalau apa-apa boleh message cikgu ataupun masa kamu datang sekolah. Untuk pengetahuan kamu, minggu depan semasa kamu datang ke sekolah, saya tidak ada di sekolah sebab saya kena menghadiri kursus. Jadi kita terus berhubung melalui Google Meet ini ataupun melalui WhatsApp. Boleh? Yang seterusnya saya akan ajar bab, ini bab 6 kan, bab 7 saya belum sentuh kan. Hari itu saya ada bagi tugasan. Bab 7 pun saya perlu terangkan macam ni lah. Sebab kalau saya tak terangkan, kamu baca macam tu memang tak faham lah. Kecuali ada orang ajar kamu di rumah. Ataupun abang, ataupun kakak, ataupun ibu bapa. Okey? Kali kalau tak ada soalan, sampai di sini sajalah. Kita berjumpa hari ini. So, cikgu ucapkan selamat Hari Sarawak, selamat bercuti. Tapi dalam cuti-cuti pun kita kena siapkanlah supaya awak tidak ketinggalan pelajaran. Boleh? Boleh. Okey. So, terima kasihlah kerana sudi hadir pagi ini. Kita jumpa lagi dah. Okey, bye-bye. Baik. Bye. Bye. Baik.